Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadratil habibil mustafa wa ala azwaji wa alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa kullu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sihat berlaku. Alhamdulillah setakat ni Kemaman selamat daripada banjir. Tahun kelihatan bagi orang Kemaman tahun ni. Tahun begitu orang. Orang lain teruk, kita alhamdulillah tak ada. Sebelum ni kita teruk, orang lain tak ada. Dan bila kita banjir, orang mari tolong. Orang banjir, kita pergi tolong. Sampai kemarin, khususnya di Mentaka, jujur lagi orang pakat masuk, pakat hantar bantuan. Cumanya pakaian banyak belaka dah. Makanan pun termasuk barang dapur. Maksudnya dia lebih nak ke seng lah kalau ada. Sekat mampu nak bagi rumah masing-masing. Khususnya Mentakak tu hampir rabuk belaka rumah. Dan jenis kampung tepi sungai Mentakak, rapat siling belaka. Ada yang tenggelam teruk rumah dan ada hanyut. Jadi banyak juga untuk pulih balik alat-alat rosak. Katil duduk atas pokok. Katil rumah duduk atas pokok. Atas dahan pokok. Air besar. Baik. Malam ni masuk dalam Tauhid Asma'ul Husna ataupun Tauhid Asma' mengesakan Allah pada nama-nama Allah. Kepada nama Al-Malik ataupun raja dalam bahasa kampung kita, ataupun yang menguasai. Termasuk juga nama Al-Malikul Mulk, raja bagi segala raja-raja. Dengan maksud siapa sahaja yang berkuasa atas muka bumi ini, di dunia ini, hendaklah dia tunduk kepada kerajaan Allah Ta'ala. Seluruh manusia, bukan Islam saja wajib tunduk. Semua manusia, termasuk Presiden Amerika pun wajib tak kepada dia memerintah Amerika dengan syariat Allah. Tetapi maksudnya kalau dia tidak melaksanakan sistem kerajaan mengikut kerajaan Allah, dia juga akan berdosa di akhirat. Cumanya dosa buat musyrik ini lebih besar daripada dosa-dosa lain. Dosa tidak memerintah negara dengan Islam ada, tapi dosa syirik dia kambuh habis segala dosa lain. Termasuk juga kerajaan kita hari ni, kalau dia tidak melaksanakan dengan bidang kuasa yang ada, sistem memerintah mengikut Islam, dia juga akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Al-Malikul Mulk, raja bagi segala raja. Al-Malik banyak kali disebut dalam Quran. Antaranya surah Al-Hajj, huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah
Allah yang tiada ilah. Allah ni nama kepada ilah. Asal dia ilahun, maknanya jenis yang ilahun ini dengan makna jenis sesuatu yang boleh mencipta sesuatu benda tanpa ada alat bantuan ciptaan tersebut. Dia boleh buat dengan sendiri dia, itu ilah. Maka tak ada orang lain kecuali Allah. Allah itu nama kepada Tuhan yang bersifat tadi. Itu Allah. Itu disebut dua kali. Huwa Allah, huwa Allah. Dia yakni Allah allazi yang la ilaha, tidak ada ilah ataupun bahasa kapung kita Tuhan yang boleh mentadbir urus sebagaimana dia. Ilahu kecuali dia, yakni Allah. Yang bersifat Allah itu ialah Al-Malik. Al-Malik. Apa maksud Al-Malik? Yang memiliki segala benda. Itu Allah, Tuhan kita. Al-Qudus, yang maha suci daripada segala kekurangan, segala doa, segala lemah, segala hak dok layak, hak hina. Kudus, dia suci belaka daripada tersebut. Maka sifat Al-Malik, yang memiliki segala benda pun tak ada orang lain kecuali Allah. Yang puji, terpuji di segenap sudut pun tak ada zat lain kecuali Allah. Jelas dah situ surah Al-Hash. Kalau banding dengan kita ke, kita milik apa? Kalau pada hakikatnya tak ada milik sesuatu pun kita. Sehinggakan nyawa kita sendiri pun bukan milik kita, tapi milik Allah. Allah nak beri bila-bila masa, Allah nak tarik bila-bila masa. Termasuk juga panca indera kita, mata kita, telinga kita, hidung, mulut. Allah Ta'ala bila-bila masa boleh tarik. Termasuk anak sahabat saya baru saja meninggal dunia. Kerana apa? Mulut dijangkiti kuman. Penyakit dia ni pelik-pelik ni. Mulut dijangkiti kuman, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh cakap. Dan Allah Ta'ala ambil nyawa dia maring. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya tidak ada selain daripada Allah yang memiliki sesuatu. Tak ada, kecuali dia sahaja, pemilik bagi segala benda. Sebab tu tidak layak kita menghambakan diri selain daripada Allah Ta'ala. Kita nak memperhambakan diri kita kepada siapa? Sebab bila kita menghambakan kepada sesuatu, kita nak minta sama ada pertolongan benda dengan dia. Jadi kalau minta dengan selain Allah Ta'ala, maknanya tak cerdik lah. Sebab dia tidak memiliki sesuatu kecuali Allah. Itu Malik. Itu pengesaan kepada Allah di sudut nama. Mana orang yang layak digelar Malik, raja? Dan kecuali pada nama sahaja. Tapi hakikatnya raja ni hanya Allah. Bila kita boleh pergi situ, duduk situ, maka kita sangat gembira kalau kita boleh berbakti ataupun taat kepada Allah. Kalau kita lewat ataupun dok taat kepada Allah, dok melaksanakan perintah Allah, maka kita akan rasa takut selalu dah. Sebagaimana orang beri kesetiaan kepada ketua dia, dia boleh buat ketua dia gembira, dia sangat rasa lega ataupun suka. Kalau dia buat ketua dia kecewa, maka dia pun turut rasa kecewa. Itu dipanggil apa? Kesetiaan. Begitu juga kita, kalau kita setia kepada pemilik sebenar kita, iaitu kepada Allah, maka insya-Allah terselamat kita daripada maksiat, dengan muafakat daripada Allah. Itu Al-Malik.
Banyak lagi di antaranya surah Al-Mu'minun. Fa ta'ala Allahul Malikul Haqq. Kaedah baca Quran bila wakaf pada huruf qalqalah yang ada tasydid atau bahasa kamu kita sabtu, maka kita kena pegang sekejap, jangan lepas lalu. Macam al-haqq, tambah al-haqq lalu. Kalau tak ada sabtu tak apa. Apa? Wa ma kasaba. Jangan wa ma kasaba, sebab dia tak ada tasydid. Itu kaedah baca Quran. Dia pun ramai orang tak buat perhatian. Dia pakai belasah. Fa ta'ala Allahul Malikul Haqq. Apa dia? Maha suci Allah Ta'ala, maha suci, maha tinggi Allah. Maksudnya mengatasi segala sesuatu yang lain. Siapa Allah? Sifat kepada Allah. Allah tu mausuh. Maka sifat lagu mana Allah itu? Al-Malik, pemilik bagi segala benda, penguasa bagi segala sesuatu. Al-Haq, yang sebenar, maknanya menafi kepada segala fahaman yang meletakkan selain daripada Allah sebagai Tuhan dia. Sebab selain daripada Allah itu tidak memiliki sesuatu. Maka kita pergi sembah dia tu, kita nak minta pertolongan, nak minta hajat, pertolongan, minta benda, minta kemahuan kita guana, dah dia tak ada memiliki sesuatu. Sebab tu tidak layak. Maknanya kalau orang memohon kepada selain pada Allah, sangat besar kesalahan dia. Dan yang rasa resah gelisah kita, khususnya hak terbaru-baru ni, Taipusan. Taipusan mana ya? Perayaan sahabat kita India. Taipusan ni acara yang berkait dengan fahaman agama dia orang, fahaman pegangan dia orang, agama. Bila fahaman yang berbentuk agama selain daripada Islam, maka haram kita turut serta. Berlainan, ni pun keliru lagi, lama dah duduk cerita. Berlainan dengan tradisi seumpama kongsi fakcai Tahun Baru Cina. Tahun Baru tu tidak berkait pun dengan fahaman Buddha. Itu fahaman bangsa Cina. Yang dikatakan zaman tu nenek dia dulu, apa nama ni, ada gangguan daripada jin ataupun alam gaib satu kampung. Mana sekampung tu diganggu oleh jin. Maka apa nama ni, tiba-tiba pulih daripada jin tersebut. Bila satu tahun tu tiba-tiba pulih daripada jin tersebut, maka dia membuat majlis kesyukuran. Sebab tu setiap kali Tahun Baru Cina, dia akan buat kuih baku. Kita panggil kuih bulan ni. Tapi kuih bulan ni tak apa sedap, tak macam dulu. Sebab saya duduk berjiran dengan kampung Cina masa kampung tu Kuala Negeri, Bukit Berangang tu. Tiap-tiap Tahun Baru Cina ada sama mari kuih baku. Kuih baku hok merah. Hok tu wangi tu. Learning dia buah kacang dalam, tak sedap. Tak ori macam dulu. Jadi kuih baku ni dah jadi macam ke tradisi orang kampung Bukit Berangang, Kuala Negeri. Orang Kuala Negeri. Tiap-tiap Tahun Baru Cina akan sapa kuih baku, limau Cina. Dan kita bila raya pun dia tupak ke dia orang nasi dagang. Dulu generasi dulu. Ni masing-masing duduk, tinggal hak tua-tua je, hak muda-muda semua pindah daripada kampung termasuk puak Cina tu. Maka
rasanya hubungan tu kurang dah suka dulu. Jadi dia tunjuk syukur dia dengan buat kuih bakul tadi di antaranya, dan dia makan jenis makan dalam hari tahun baru dia orang ni, dia suka mengeratkan hubungan di antara tradisi dia makan besar dia panggil. Mana seluruh keluarga dia duduk mana pun akan balik rumah orang tua dia, dan pada malam tersebut tahun baru tu dia akan makan dia apa panggil hot jenis borak-borak tu, mi dan sebagainya tu, betik dia potong panjang. Maka mi tu lagi panjang lagi ong dia panggil, lagi baik. Maksudnya barang siapa yang boleh makan mi hot terpanjang, dia berharap supaya umur dia panjang. Mana mi tu dia tak potong. Itu tradisi dia. Mana tradisi itu tidak berkait pun dengan Buddha, dengan fahaman dia orang. Maka boleh kita serta sama makan besar dengan dia tu, boleh. Sebab dia tidak ada kaitan dengan agama, tak ada masalah. Tapi seumpama tai pusat tu berkaitan dengan agama Hindu, kita tak boleh nak pergi turut sama di kuih dia meraihkan hari raya tai pusat, hari besar tai pusat, tak boleh. Termasuk artis gi siapa macam duk sembah juga ke patung Hindu tersebut, bila orang komplain kata munsyirik, dia pun kelabah, dia buat macam apa, macam kejut. Sedangkan jelas man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, di antara hadis Nabi, barang siapa yang menyerupai perbuatan orang kafir, maka dia termasuk kumpulan kafir tersebut. Sebab tu fahaman agama dia orang, fahaman pegangan dia orang, kita tak campur. Sebab inna dina indallaha il-Islam, inna dina indallah il-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Maka mengikut tafsir daripada ulama, segala fahaman lain selain pada Islam tidak boleh dipanggil agama pun. Maknanya secara kita beradab dengan Allah, kita tak boleh sebut agama Buddha, agama Kristian, agama Hindu, agama Yahudi. Tak ada, sebab agama di sisi Allah ialah Islam. Agama pun kita tak boleh sebut. Apatah lagi kita nak pergi bersama-sama dalam upacara fahaman dia orang. Haram dan syirik. Letih buat ni. Dekat nak royak, kerah kepala sungguh. Termasuk bekas PM bosku Datuk Najib. Berat sungguh buat ni. Tak boleh ia berlainan dengan tradisi bangsa lain, termasuk chopstick. Boleh makan chopstick, tak haram pun, tak bid'ah pun, sebab chopstick bukan berkaitan dengan Buddha, tapi bangsa Cina. Termasuk garpu sudu bisa makan, bukan berkait dengan agama Kristian, fahaman Kristian. Tak, bangsa Eropah makan guna garpu sudu, tak ada masalah. Benda basic dah tu, asas dalam kefahaman agama. Sampai sekarang pun ada lagi hok tak faham lagi, malah hanya belajar. Baik, maka pemilik sebenar kepada sesuatu benda, sesuatu perkara tidak lain kecuali Allah, Al-Malikul Haq. Maknanya tak ada dah sembahan selain daripada Allah, tak ada dah permohonan selain daripada Allah, tak ada dah ketaatan selain daripada Allah. Sebab dia memiliki segala benda. La ilaha illa, Tuhan duk ajar semua kita. Tak ada dah jadi sifat ataupun zat yang boleh mencipta sesuatu benda, mengurus sesuatu benda, mentadbir sesuatu benda, illahu, kecuali dia. Kecuali dia. Siapa dia? Allah. Dan dia tafsir lagi sifat kepada hu itu siapa? Rabbul Arsyil Karim. Allah tu juga pentadbir Rabb
Rabb pentadbir, ilah pencipta. Maka dua-dua pentadbir dan pencipta hakikatnya tak ada orang lain kecuali Allah. Siapa yang pandai mentadbir? Yang lebih pandai ataupun sama pandai dengan Allah Ta'ala? Ada? Tak ada. Anak kita kadang-kadang ada kot gelecah, na'udzubillah. Kalau kita pandai takbir, semua anak berjaya. Tak semestinya. Kalau anak berjaya tu kita pandai takbir? Tak kot. Takdir daripada Allah. Maka Rabbu pentadbir. Pentadbir apa? Tuhan megah diri dia. Arsyil Karim. Arash ini suatu makhluk yang terbesar di kalangan makhluk-makhluk. Boleh juga diterjemah sebagai kerajaan. Diibaratkan kerajaan ataupun alam arash ini banding dengan dunia seluruhnya ini, ibarat seluruh dunia ini seumpama sebiji pasir di tengah padang. Sotir padang bola, sotir stadium tu, padang tu, sebiji pasir sahaja besar dunia ni berbanding dengan arash. Maka kerajaan yang besar, dah dunia kita besar dah. Kita dah ajar habis ke jelajah. Ni baru dunia bumi. Kita tak naik lagi dunia matahari, dunia bulan, dunia Mushtari, Pluto, Marikh dan bagai-bagai, dan bima sakti lain. Ada lagi galaksi macam-macam lagi atas. Jutaan galaksi lagi atas pada kita di alam maya. Semua tu sekali arash lagilah berkali ganda, juta kali ganda lagi daripada dunia yang ada. Yang besar kita pun Allah yang memerintah, mentadbir. Allahu Akbar tuan-tuan. Karim, yang sangat mulia. Banyak. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ini sedap dah Sesungguhnya orang yang bertakwa, hanya memberi ketaatan kepada Allah itu, dia akan berehat. Jannat. Jannat ni jamak ataupun kalimah banyak. Maksudnya di istana-istana kita di akhirat. Bukan seperti rumah, tapi bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala. Ataupun kita kata amalan kita. Tapi dari segi tasawuf, amalan kita tidak membawa kita kepada syurga kecuali kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah sedia kepada kita ni bukan sebiji sebuah istana. Dan istana, sebuah istana beratus-ratus tingkat, bertingkat-tingkat. Satu tingkat istana di syurga, apa dia? Langit bumi jarak dia, satu tingkat. Mana nak cari kita rumah setinggi setingkat kita ni, siling kita langit tu. Dah ratus tingkat satu istana. Tuhan sebut sini jannat. Istana lebih daripada, kalau jamak ni 3 ataupun lebih. 3 hotel tak apa dah. Kalau 3 besar lagu tu semua istana. Dah berapa besar rumah tu? Bini ramai apa? Marah lalu dan hak dalam tu dia jadi ketua isteri kita. Dia suruh ambil Cik Tu, mau ambil jaket abang. Cik Su, mau ambil stokin abang. Dia duduk rehat, dia tukang arah. Tak boleh. Dan di syurga segala hajat boleh berlaku. Sebab tu dia tak ada rasa cemburu dah di syurga. Tok lelaki dia pun handsome, comel, sekok daripada orang belaka. Maknanya dia tak payah dah nak jeling ke orang lelaki lain. Sama juga kita, isteri kita ni cung belaka dah, comel belaka dah. Tak payah dah nak jeling ke perempuan lain, ada belaka dah. Sebab tu dia tak ada jela dah, tak balah. Sini balah sebab hak dua gelang kecil, hak muda gelang besar. Dia balah, sebab tu balah atas dunia. Di akhirat tak ada. Dia cukup belaka dah. Sehingga malaikat tanya ahli syurga, Tuhan suruh tanya, mu nak apa lagi? Ahli syurga akan jawab,
aku tak ada benda nak minta, semuanya Allah Ta'ala beri belaka dah. Siapa tahu tu. Lepas pada jawab gitu tu, Allah Ta'ala beri lagi bidadari jatuh daripada langit seumpama hujan. Maka tambah lagi kepada kita nikmat. Kita raya ada belaka dah, Allah Ta'ala tambah lagi. Itu kehidupan syurga. Sebab tu dalam dunia kena kerja sungguh untuk Islam. Tak boleh berehat. Tengok ni, kena mari balik kerja penat-penat, gaduh-gaduh mandi, lepas mandi peluh pula. Tak. Sebab apa gaduh mandi? Nak mari masjid pula, nak belajar, nak dengar kuliah. Kan penat kerja. Balik sekarang bini ngadu pula masalah. Kena selesai pula masalah bini, masalah anak. Tidur kejap, esok kena bangun awal pula, pergi subuh pula, lepas tu kerja pula. Duduk di akhirat tak ada dah, tak payah memayang, tak payah kerja dah, berehat-rehat, berseronok-seronok di akhirat. Allah. Sebab tu mati itu kerehatan bagi orang beriman. Hamba pun tak payah mari kuliah dah bila mati, kalaulah kita orang beriman dan orang yang taat kepada Allah, orang soleh. Berehat dah, berehat dah, tak ada payah dah mari kuliah, tak ada payah, malah pun kuliah ni. Sebab kena kerja teruk, kena baca, kenapa duk berehat. Duk main gimari-gimari. Di akhirat duduk berseronok-seronok, bersukaria. Wa nahar, dan ada sungai-sungai. Sungai akhirat tak ada banjir. Sungai Mentakak, Sungai Temeluh sekarang ni duduk patak air. Tebing tinggi pada surau kita lagi. Bumbung surau ni tinggi lagi tebing daripada air. Tengok pada gitu duk sabuh musim banjir, yang naik 5-6 kali ganda lagi. Sampai rumah tepi-tepi tu duduk tepat gong dah, hapuh habis tenggelam. Mari mana air tu kuasa Allah Ta'ala. Kita tengok sekarang ni tak suka mari banjir, sebab dalam air sekarang ni. Nak sampai ke tepi sungai pun untuk mana sabar dengan dalangnya air itu sekarang. Tapi bila banjir naik 5-6 kali ganda daripada tu. Allahu Akbar. Nahar, di syurga ada sungai. Sungai syurga ada bermacam-macam sungai. Sungai madu. Lu ni cari madu pun payah. Madu asli lah. Beli kedai, minum separuh, tinggal separuh dah apa nak cukup tu, tubik gula belaka. Tak ada bawah gula. Kalau madu asli tak ada gula, bawah sampai habis kita tunggu bekas dia ni, madu sampai habis. Ni separuh nampak gula pula. Di syurga madu asli daripada sungai apa. Tak payah cari tualang lah. Sungai-sungai daripada asir buah ataupun jus buah, macam-macam mari. Sungai susu dan sebagainya. Susu ni tak berapa nampak jelera bahasa bangsa Melayu kita. Bangsa Arab, bangsa Eropah memang keutamaan dia lah susu, susu segar, susu fresh, bukan pisang. Tak faham lagi elang tu. Ni susu segar, bukan susu, bukan pisang, tapi ini pisang. Mula tu tak faham lagi elang tu. Ayah cik tahu tak elang tu? Bukan pisang. Maka di sana, di Eropah ataupun di Arab, susu segar ni dia akan minum pagi hari susu fresh, susu perut malam marin, dan sebelum tidur susu segar. Dan dia buat air pun, air teh ke air Milo ke, susu dia pakai susu segar tu lah. Dia tak ada pakai susu pekat manis macam kita. Dia tak pakai, kecuali untuk buat kuih, buat kek, baru dia pakai susu tu. Kalau minum, dia mesti susu segar. Sebab tu di syurga Tuhan sediakan sungai susu. Tapi kalau orang Melayu ni sungai susu tak menarik langsung. Sebab kita minum air susu manis, susu pekat. Baik, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Apa dia? Ni syahid dia ataupun poin dia ialah apa dia? Tempat yang disenangi. Maq'ad, tempat duduk dia panggil maq'ad. Qa'ada duduk. Maq'ad isi makan, isi tempat.
Maknanya nama bagi tempat duduk. Apa? Kursi lah tau. Ataupun sofa, ataupun kita panggil katil dan seumpamanya tu. Sidqin. Apa dia? Sidqin sama makna benar dengan maksud bila kita duduk ni kita rasa rehat, tak sakit pinggang. Kursi ni kadang-kadang sedap duduk, kadang-kadang sakit pinggang, lengah pinggang pun ada. Tapi maq'ad di syurga, kursi tempat berehat di syurga sangat selesa. Tak ada sakit apa, sedap semua. Inda malikin muqtadir, yang disenangi ketika duduk tu memberi kelihatan sungguh di sisi pemilik ataupun Tuhan yang berkuasa. Maknanya kita menjadi jiran kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hotnote sini ialah malik, malik yang memiliki, pemilik bagi segala benda. Itu maksud Malikul Qudus yang kita baca Maliki Yaumiddin. Pemilik, penguasa, pemerintah hari pembalasan. Allahu Akbar. Kalau tafsir Yaumiddin, hari pembalasan, sangat menggelungkan kita, sangat menakutkan kita. Sesiapa yang diperintah naik ke mahkamah Allah, mizan Yaumiddin, hari pembalasan, ataupun di mahkamah Allah Ta'ala, maka pasti ia akan dibicara dengan seteliti pembicaraan. Buku amalan kita ni akan dibaca perkataan demi perkataan, muka surat demi tiaklah, setiaklah akan dibaca, ditaftish, disiasat. Allahu Akbar. Yang siasat tu siapa? Allah. Tak ada orang lain dah yang akan memberi keputusan. Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dan Allah di antara sifat dia tidak terlindung oleh sesuatu perkara. Maknanya tak ada sebarang yang tinggal dibicara bila baca, bila naik mahkamah. Maksudnya bila naik mizan, naik mahkamah, biasanya akan ke neraka. Na'udzubillah. Sebab tu kita nak usaha sungguh-sungguh supaya kita dibawa ke syurga tanpa hisab. Tidak naik di mahkamah, di mizan, tidak dibuka buku amalan. Kecuali kita dibawa ke syurga tanpa dibicara, dengan kemaafan dan rahmat Allah. Allah, hak ni kita nak. Tu sungguh tu, mari mengajar, mari belajar. Pergi tolong orang. Barang siapa hadis Nabi, barang siapa yang melepaskan kesusahan seseorang, Allah akan melepaskan kesusahan di hari kiamat. Di antara kesusahan hari kiamat ialah mizan. Selain daripada pada mahsyar dan titik sirat. Kalau naik mizan sangat menakutkan. Biasanya tak lepas, tak menang, kecuali akan ke neraka. Na'udzubillah. Sebab tu kita cuba duduk dalam golongan yang akan dibawa ke syurga tanpa hisab. Kerana di antaranya mereka yang sentiasa menggantungkan hati dia kepada masjid. Maknanya dia akan set tangan semua. Masa ni dia mesti ada sini. Mana? Di masjid ataupun di surau. Prioriti dia, keutamaan kehidupan dia setiap waktu mesti ada di surau. Khususnya zaman kita sekarang, antara maghrib isyak ni dia mesti berada, mewajibkan diri ada di masjid surau. Tujuan apa? Yang pertama sembahyang berjemaah, yang kedua belajar ataupun mengajar. Dan sebab masa ni sahaja kita belajar agama, belajar syariat, belajar Islam. Masa lain tak ada dah secara rasmi. Kecuali pengurusan-pengurusan tempat kerja kita panggil ustaz-ustaz seminggu sekali ke kuliah. Kalau tak ada kau, tak ada lah belajar, kerja lah. Walaupun kerja tu kewajipan kita juga, tapi belajar ni, hak ni kita akan pakai di akhirat. Ni syariat bukan sahaja atas dunia, tapi tetap terpakai di akhirat.
Sebab tu kita kena belajar sungguh. Malik yang mempunyai segala sesuatu. Hai, tak pandai nak buat cepat. Kalau kita ni ada 3 lah, 6 muka surat. Baru semua muka surat. Insya-Allah. Baik, walillahil mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Banyak Allah Taala sebut nama dia dalam Quran, apa dia? Al-Mulk. Walillah, kepada Allah sahajalah. Mulkus samawati wal ard, pemilik bagi segala benda yang ada di langit dan di bumi. Sebab apa Allah Ta'ala sebut as-samawat, langit dulu, baru al-ard, bumi? Di antara mufassir ni kata ialah sebab kejadian langit lebih hebat daripada bumi. Di antaranya langit tidak bertiang ataupun bertali, tergantung gitu. Mana ada kita boleh gantung sesuatu tanpa tali? Kipas nak ada tapak dia pegang. Tengok, di tiang pun kena tapak. Tak ada benda hak duduk tergantung tanpa tapak, tanpa tali, tanpa tiang. Mesti ada. Tapi langit ada. Tu hebatnya Allah. Dan kejadian langit lebih hebat daripada kejadian bumi. Waktu mula dah lewat. Al-ard, kita tengok bumi ni hebat dah. 7 lapis. Pusat dia tu ada atom. Maknanya ada tindakan ataupun ada kerja berlaku di sana menyebabkan keluar api dan tenaga. Ada letupan. Tapi kita duduk atas muka bumi, tak berasa apa, tak dengar, tak gegar pun. Sedangkan bila ada letupan yang kuat, kita akan rasa gegar. So umpama tangki minyak lori pecah, terbakar, meletup, bom, berasa gegar sekapung gegar. Tu baru satu tangki minyak lori meletup, bergegar dah rasa keliling. Ni perut bumi bukan besar kontainer lori tu. Okay? Di perut bumi lagi besar letupan dia, tak rasa pun. Sebab Allah Ta'ala balut bumi ni dengan kerah lembut sampai ke atas muka bumi kita, lembut balik, sehingga kita tak rasa letupan-letupan tersebut. Tu di antara kejadian bumi. Siapa yang mencipta, mentadbir bumi seumpama begitu? Allah. Sebab tu layak bagi dia dengan nama Muluk, pemilik bagi penciptaan dan pentadbiran langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas apa sahaja. Sebab tu puas hati kita kalau jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba selain pada Allah, maka kita telah sangat-sangat jauh tersasar daripada kebenaran. Al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman. Yawma izinil haqq, apabila tanwin baris 2 berjumpa dengan alif yang tidak berbaris ataupun alif wasal. Alif ni bila kita sambung bacaan tidak dibaca dia. Tapi bila kita ibtidak, maka kena baca dia. Seumpama yauma izin tanwin bagi 2. Al-haq, alif tu alif wasal. Kita ada baris. Tapi bila nak sambung, kena kembalikan tanwin itu asal dia nun mati. Kalau bagi bawah nun mati. Sebab tu bunyi izin. Maknanya zal baris bawah nun mati. Jadi izin. Tapi bila dalam keadaan tulis, tidak ditulis nun mati tersebut, diganti dengan baris 2 tanwin. Tapi bila jumpa dengan alif wasal, maka kita kembalikan balik nun yang mati itu dengan baris di bawah. Apa dia? Mati pada nun itu, sukun pada nun itu diganti dengan baris bawah, kasrah. Sebab tu baca yauma izinil ladzi, yauma izinil haq. Tapi
nun tu tak ada ditulis. Tu khat Osmani. Kalau khat tulisan Quran Mujib dulu ada. Maksudnya dari segi bahasa Arab salah tulis nun mati tu. Sebab nun mati tu pada zihni saja, pada fahaman kita, kepala kita sahaja. Tidak boleh ditulis. Sebab tu Quran yang lebih tepat ialah Quran Mushaf Osmani yang kita baca sekarang, bukan Mujib. Tu bab qiraah, bab bacaan. Al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Kerajaan yang pemilik dia pada hari itu yauma izin, yang Tuhan menjadi rahsia dia. Yauma izin dengan nakirah, sebab tu dibaca dengan tanwin bagi dua. Sebab tidak ada alif lam, maksudnya hari yang tidak ditentukan bila. Bila tu maksudnya hari kiamat, hari akhirat. Bila tu hanya Allah yang tahu. Dia sahaja yang tahu. Nabi tak tahu, malaikat tak tahu bila. Allah sahaja yang tahu. Yauma izin. Sebab tu setiap huruf sama ada dipakai, ditulis ataupun tak ditulis dalam Quran, semua memberi makna tertentu. Maksudnya kita jangan tambah huruf, jangan buang huruf dalam Quran. Akan berubah makna. Itu maksud. Kena baca tepat sebagaimana ditulis. Sebab tu kepakaran tulis Quran juga bukan semua orang. Sebab tu dipilih-pilih di kalangan sahabat. Termasuk Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Bukan semua sahabat boleh tulis Quran ataupun mampu tulis Quran. Bukan. Orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah sahaja. Maka raja pemilik bagi hari kiamat itu Al-Haq, yang sebenarnya tak ada orang lain. Hari yang masuk hari yang sebenar, semua orang akan di situ. Tak ada orang terkecuali dari berada di padang mahsyar pada hari kiamat. Tak ada. Itu dia terjemah ataupun diberi makna Al-Haq, kebenaran. Dan semua di situ akan dihitung, akan diberi pembalasan mengikut amalan masing-masing. Tidak ada salah Allah Ta'ala beri keputusan, tak ada. Semuanya benar mengikut apa yang Allah kehendaki. Lirrahman, bagi Tuhan yang sangat pemurah. Walaupun kita kata dibicara dengan penuh ketelitian, dengan sungguh, siapa ada gugur sikit habuk, tetapi Allah juga bersifat penyayang. Hak ni kita harap nak kasih sayang Allah di akhirat. Sebab tu sebagaimana hadis yang kita kata tadi, barang siapa yang melepaskan kesusahan seseorang atas dunia ini, Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan-kesusahan yang banyak dia di akhirat. Sebab tu atas dunia ni kita nak bermurah hati dengan sesama. Kalau ada kesenangan, kongsi-kongsikan kesenangan kita. Jangan kedekut haji bakir. Dan sama-sama tolong. Kalau boleh tolong nasihat. Jangan lo kawan-kawan duduk dalam keadaan lara. Tak mari pasudah sujud. Kita kena ejah biar dia mari. Buat mana? Tu mana-mana ayo cik ajak pergi kedai ke, lepas tu agak mayang tu sebelum kita pergi makan apa tu, lamb chop. Ke makan apa lepas pada ni? Steak grill ke apa? Dah. Ai, nak mayang. Lama kita mari. Limanil mulku yauma lillahil wahidil qahar. Kepada siapakah, kepunyaan siapakah hari kiamat itu, hari akhirat itu? Lillahil wahidil qahar. Hanya dipunyai oleh Allah yang satu. Di akhirat tak ada dah hakim-hakim lain. Tak ada. Tak ada dah Perdana Menteri, tak ada dah Raja yang di-Pertuan Agong, tak ada dah Presiden. Pemerintah pada hari itu Al-Wahidul Qahar, sesahaja yang bersifat qahar, mengatasi segala kuasa-kuasa lain. Maksud qahar ni, kalau kita tengok gemari-gemari tu, dia boleh pegang, tak boleh gerak sikit habuk. Itu qahar. Tengah-tengah nafas senyap, slow.
Qahar. Maknanya dia berkuasa atas segala perkara. Allahu Akbar. Itu di antara tauhid kita kepada Allah atas nama Al-Mulk, pemilik bagi segala benda. Sebab tu bila kita duduk situ, maka tak ada dah sifat takabur. Nak kong apa lagi kita? Sebab kita tidak memiliki satu apa pun kecuali yang diberi oleh Allah. Sebab tu kalau ada harta, jangan simpan siapa dok belanja, rugi. Sebab bila kita mati, harta yang kita simpan taruh tu automatik sekelip mata berubah jadi orang dah, tak ada manfaat sikit habuk kita. Maksudnya kalau ada harta sekarang, belanjalah untuk akhirat, jangan simpan. Sebab di antara hubud dunia ni, dia suka simpan harta banyak, dia suka tengok harta dia banyak, dan dia takut harta dia kurang, sehingga kan dia tak belanja pun, minum air teko je, kosong pula, sayang nak beli gula. Sebab dia rasa susah hati bila saving account dia, simpanan dia surut, dia nak tengok tambah semua. Sebab tu tidak belanja. Tu hubul dunia, hubul mal. Ni sangat bahaya. Belanja harta, infak. Hak kita belanja tu sahaja yang kita akan dapat di akhirat. Duk simpan-simpan rugi, kaya orang lain pula. Kita kerja beri kaya ke orang, malah aku baik aku belanja. Belanja duit, belanja, jangan simpan. Simpan untuk emergency saja. Akaun orang Islam, orang beriman, Nabi ajar dah. Yang pertama untuk kita dan orang yang bawa nafkah kita, 1/3 daripada harta kita. 1/3 untuk backup account ataupun kita panggil emergency account. Untuk benda apa kita panggil? Untuk waktu susah kita. Itu kena ada. Yang ketiga, 1/3 infak fisabilillah. Maknanya dua ni hak kita akan dapat. Hak orang terima saka, hak kita backup account je. Mu jangan simpan habis 100% hak mu cari tu, simpan tak belanja, habis jadi harta saka orang. Sedap lah dia. Wa tabarakal, ni penutup Mukhlin dah tengok bila nak berhenti. Hak ni lagi. Wa tabarakallazi lahul mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indah. Maha suci Allah, tabarak. Maha tinggi Allah, maha suci Allah. Barakah, tabarak. Berkat ni maksudnya semua ada manfaat, memberi manfaat, tak ada mudarat. Allazi yang lahu baginya mulkus samawati wal ard. Orang tak sebut lagi kerajaan langit dan bumi. Orang tak sebut langit sama dulu. Wa ma bainahuma, maksudnya langit lebih hebat daripada kita. Dah apa manusia gong lah. Sedangkan atas kepala dia tu lagi hebat. Yang di langit di antaranya makhluk malaikat, jin di alam gaib. Atas langit malaikat. Malaikat ni lagi hebat pada manusia lagi. Manusia hak gong. Malaikat semuanya patuh taat kepada Allah. Manusia yang kufur kepada Allah. Islam alik dah, lagi duk sembah tai pusat. Rohok sungguh buat ni. Wa ma bainahuma, dan di antara langit bumi pun ada makhluk. Ada makhluk lagi situ yang hebat-hebat lagi. Wa ma bainahuma wa indahu, dan di sisinya, yang di sisi Allah, ilmus sa'ah. Dia sahaja yang mengetahui hari kiamat. Orang lain tak tahu. Wa ilaihi turja'un, dan seluruh benda akan kembali kepada dia. Ya, ni termasuk kita. Kita ni akan menghadap Allah belaka. Sebab tu kena baik dengan Allah sekarang. Jangan baik dengan Allah di akhirat sahaja. Takut Allah tak mau baik dengan kita. Sebab tu hak duduk di rumah, mari baik dengan Allah di surau masjid. Tanda kita baik dengan Allah. Sampai bila mula duduk di rumah sumbah kita tak mau bagi sejing. Mari. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi